Kalau saya nak cakapkan tentang yang kesan buruk tu mungkin cyberbully. Hmm. Kalau nak katakanlah pasal sekarang zaman handphone, zaman kamera. Hmm. Orang accident kamera video, orang buat yang tak senonoh video, orang yang dalam kesusahan video. Jadi ada balance lah, there's good and bad lah. Kalau pakai social media ni kadang orang sebenarnya boleh tipu cara gaya hidup. Betul. Kerana diorang rasa nak fit in. Kalau diorang rasa kawan dia ada lebih dari segi wang, dari segi harta, maybe barang, aksesoris ke, beg baru, baju baru atau pemakanan pun macam wah gitu, luxury Kalau kadang macam boleh tunjukkan yang mereka pun sama tapi sebenarnya gambar tu mungkin tak wujud. Sekadar gambar. Sekadar gambar atau dia boleh edit. Kan? Betul. Jadi macam dia dapat rasakan dia sama kata orang Setaraf. rank atau setaraf dengan Betul. siapa-siapa yang dia rasa that you know. Yang dia nakkan setaraf sekali lah. Yalah. Lagi satu yang yang tadi yang Sabrina cakapkan yang seperti Sab katakan tadi. Terima kasih Raf. Nama penuh terperanjat saya dengar. Pertama kali. Tapi tak apa boleh. Silakan. Seperti Sab katakan tadi, edit gambar. Jadi zaman sekarang ni mengeramkan kerana apa? menyeramkan. Oh, menyeramkan. Aku dengar menerankan. Menyeramkan, okey. Apa dia menyeramkan? Kerana seperti yang Sab katakan tadi kan, edit. Jadi zaman sekarang ni saya dah nampak edit gambar boleh membawakan fitnah juga. Jadi kita ada nampaklah beberapa keping gambar yang tidak benar, yang orang akan ambil gambar orang lain, lepas tu membuka Facebook profile yang baru lepas tu mengatakan itu diri dia ataupun itu kawan dia, kawan seseorang, dan dari situ dia akan add kawan-kawan yang lain, mulalah scam. Jadi teknologi ni semakin lama semakin canggih, tetapi they don't put it at a good use lah, some of them. Yeah. Bab kata orang apa impersonation Impersonation, yes. Kalau Melayu cakap apa? Impersonasi. Impersonasi. Bijak. Jadi ia pernah berlaku pada saya ya. Ya. Ada satu pakcik tu lah. Dia komen dalam satu selebriti punya post lah. Jadi bila saya tengok, muka saya tapi saya tak post. Muka saya tu. Kenapa saya tahu dia pakcik? Pasal saya tengok profil. Saya tengok dia orang yang pergi haji, dah ada family. Anak-anak pun dah besar. Yelah semua macam orang-orang macam kata orang alim lah kan. Tahu gambar saya terpacak jadi dia punya profile picture, saya pun seram juga. Dah kenapa pakcik ni? Saya pun message lah. Pakcik, saya rasa itu muka saya. Awak ni siapa? Saya rasa lagi elok awak buang gambar tu sebelum saya buat report. Jadi dengan serta-merta dia remove lah. Dia buang gambar tu. Dia taruhlah gambar dia yang sebenar. Jadi saya tak tahulah apa
Tak tahu akan tengok muka saya, wah terus dia ambil, dia save, dia taruh upload. Jadi profile picture. Tapi seram jugalah. Saya mula ingat ada benda supernatural. Kan? Pasal kebetulan saya tengok post tu, ada gambar saya komen, saya tak komen. Rupanya pakcik. Aduh pakcik ni. Kadang-kadang bukan scammer lah. Kadang-kadang impersonasi atau tak tahulah apa. Behind the scene. Tapi adalah kejadian-kejadian aneh macam gini kan. Okay. Okay, sekali lagi seperti yang Sab ceritakan tadi tu kan, pakcik ambil fotonya Sab. Ada juga kalanya pada masa tu saya ada Instagram. Instagram mula pada tahun 2010 tak salah saya. Saya ada Instagram. Saya mempunyai akaun Instagram hanya pada tahun 2012. Jadi 2012 sampai ke 2014, pada satu kala tu saya tengah kerja. Dah wifi kat kerja tu tak seberapa kuat lah. Tahu-tahu saya dapat notifikasi mengatakan yang saya dah tukar password pada Instagram. Jadi saya pun, dah bila saya tukar? Saya tak pernah tukar password. Saya pelupa orangnya. Jadi lepas tu bila saya suruh rakan kerja saya tiupkan profil saya, dia ada orang hack pada akaun saya tu. Dia buat akaun saya tempat seks. Aduh. Jadi gambar saya semua, saya rasa saya ni suka upload gambar gambar kat Instagram 1 hari 2, 3. Masa tu tengah kemaruk lah. Jadi saya rasa dalam 600 gambar. Semua 600 gambar dia delete tapi pakai akaun saya. Lepas tu dia masukkan gambar-gambar yang tak seberapa elok dipandang lah perempuan yang setengah badan tak ada baju. Jadi dia buatkan tempat tu tempat sex profile lah. So lepas tu saya dengan kelang kabutnya saya keluar daripada tempat kerja, saya off wifi, saya on data, saya cuba recover balik akaun tu. Lepas tu dapat, so saya delete akaun tu lah. Then baru saya buat akaun yang I think it took me quite a while to actually buka akaun baru. Maybe around few months because I was so afraid of the same thing will be happen to me. So saya after 3-4 months, lepas 3-4 bulan, baru saya recreated the account lah. Yeah. Okay, kalau Instagram ni mungkin banyak penipuan yang berlaku. Jadi yang salah satu insiden ada satu pilot segak handsome. Saya pernah ada cerita pasal pilot. Ceritakan dululah. Tahu-tahu dia DM saya, tanya apa khabar, awak dari mana, tahu-tahu nak jadi kawan. Saya tengok profil dia, wah super lavish. Bermaksud macam dia orang kaya, orang macam, kalau betul-betul orang macam gini, kita tak ada masa lah nak buat kawan sangat pasal dia kata orang network atau kawan-kawan dia dah ramai. Dan rasanya dah occupied dah dengan macam-macam benda. Jadi saya pun macam rasa muskil lah kan. Saya pun berbual je lah, berbual macam biasa. Saya lupa apa yang dia nak tapi rasanya macam kata orang too good to be true. Dia dah tanyalah very personal, you know. Jadi macam saya pun kata orang buat PR lah, private investigation sendiri, tengok orang ni sebenarnya apa saya rasa macam ada something amiss. Ada yang tak kena lah. Ada yang tak kena. Jadi saya ambil gambar dia, saya cuba macam buat scanning sendiri, saya lupa saya pakai app apa atau Google Image something like that, pakai Google ni memang macam-macam fungsi dia. Jadi keluarlah gambar orang yang serupa dengan dia, tapi bila saya klik orang tu punya profile, dia memang pilot. Dan dia memang apa-apa gambar yang dia ada kat situ sama dengan apa yang dia upload kat Instagram. Bezanya informasi yang saya dapat. Maybe orang ni cakap tinggal lain, lagi satu cakap dia tinggal lain negara. Atau umur, dari segi nama apa semua dah beza dah tak match. Jadi saya tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi orang DM ni sebenarnya kalau tengok dari segi followers pun tak ramai. Tengok nak tunggu orang-orang komen pun macam tak macam rasanya dia baru buat create new account lah. Gambar dia semua dia upload 1 hari punya. Kalau macam itu. One day after atau semualah 1 hari. Jadi saya cakap awak ni sebenarnya lain macam. Saya nak percaya awak pun susah
Saya rasa sudahlah kita habiskan berbual kat sini lah. Jadi dia macam bersungguh. Dia bersungguh tu saya dah geram, saya screenshot apa yang saya tahu, saya tunjuk dia, ni orang sebenar, awak jangan nak tipu saya. Kita rasa kita end sudah this conversation. Dia tengok saya dah dapat tahu, terus dia block saya. Yeah, Gitu. scammers, right? Scammers. Tak tahu apa dia nak lah. Maybe mungkin dia rasa boleh fall in love apa semua, tapi sorry lah. Yes. Yeah. Ramai yang tertarik pada orang-orang macam gini. Lagi-lagi yang bila saya baca dekat surat khabar ataupun yang keluar dekat news yang orang yang berkenaan terkena scam ni, orang yang mungkin umur 40 tahun ke atas, yang mungkin single ataupun tidak mempunyai seorang suami. Jadi bila orang-orang yang seperti scammers ni datang pula mengatakan kata-kata yang manis, lepas tu pelan-pelan transfer money. Mula-mulanya nak datang ke Singapura, jadi perlukan $500 lah. Lepas tu pelan-pelan cakap katanya perlukan lagi seberapa ratus ataupun ribu untuk datang ke Singapura lagi. Lama kelamaan dia jadi bukit. Dia sampai ke 10,000, 100,000. Ada yang pun hilang berjuta-juta. Jadi it's quite a shame lah for this kind of things to happen. Scammer ni dia berbagai bentuk kata orang cara dia ada strategi sendiri. Dia pun ada evolusi untuk menipu orang. Jadi salah satu tu saya ingat lagi, saya cuba jual beauty product di online. Saya rasa dia bahagian facial lah, bahagian muka Jadi orang tu ada message direct DM dekat chat app tu dan dia cakap dan dia berminat nak beli. Tapi dia bukan nak beli satu dua, dia nak beli satu bakul saja, satu carton saja dia nak angkut. Saya pun macam rasa gembira lah orang nak beli kan. Jadi saya cakap okey lah macam gini, kalau betul nak beli, ni cara prosedur untuk transaction lah. Kira dia kena pre-order, nanti barang dia akan di-deliver direct ke alamat yang dia berilah. Kebetulan dia cakap dia orang Malaysia, tetapi sekarang dia tengah on holiday selama 2 minggu dekat negeri Europe tak salah. Wow. Saya pun cakap okeylah tak kisah, transfer aja duit. Tak ada, saya rasa tak ada masalah. Sekarang zaman sekarang 1 minit aja untuk transferkan duit. Dia ada iBanking senang internet banking, tak ada masalah. Dia cakap okey, dia dah dapat detail kan, butiran lanjut by saya, dia cakap dia akan buat transaction lah. Lepas tu bila dia message tu dia cakap pasal sekarang dia dekat negara Europe. Jadi ada administrative fees dalam 200 agaknya. 200 Sing dollar. USD. USD. Oh wow. Euro ke USD lah gitu. Jadi saya cakap okey, dia cakap boleh tak awak dahulukan? Dia cakap nanti saya dah selepas tu saya akan bayar duit transaction untuk ini termasuk dengan duit 200 lah. Jadi lepas tu saya cakap ni tak masuk akal. Yang awak nak saya dahulukan duit tu buat apa? Betul. Kalau betul awak yang keluarkan apa? Jadi dia jadi macam argument lah gitu. Pasal dia cakap saya betul-betul nak beli, awak macam gini. Saya cakap tak ada, saya cakap senang. Ni benda pre-order. Kalau awak beli kasih betul-betul awak bayar. Kalau tak payahlah. Saya pun tak akan dahulukan lah duit tu. Betul. Dia emotional blackmail lah. Jadi saya tengok dah lain macam ni, saya cuba google lah nama dia. Dia ada nama, tapi tak ada profile picture semua lah, ada nama dia. Rupanya dia scammer. Pasal keluar review. Kalau awak encounter orang nama ni, tu dia cakap, cerita sama lah exactly. Dia berminat nak beli satu bakul. Lepas tu dekat negeri lain boleh dahulukan duit dulu. Sama lah cerita exactly. Jadi again saya screenshot, saya tunjuk kat dia. Ini awak Kalau ni awak jangan buang masa lah. Mula dia deny, terus dia block saya, dah datang message. Inilah masalah scammer ni. Dah kena kantoi. Okeylah, dia block lah, senang. Ya betul. Pasal mungkin pada dorang tak pakai nama yang betul, dorang dapat lepas. Tapi zaman ni dah zaman boleh Google saja, terus dah boleh dapat informasi lah tentang mereka semua. Jadi cakap tentang Instagram yang tadi kita cakapkan tadi pun sama juga, saya pun terkena. Ada seorang lelaki pun pilot. Dorang suka pakai pilot Pilot. Agaknya mungkin wanita tergila-gila kalau nampak pilot ni.
Mungkin lah. Sejak yang ceritanya Fatah Amin dengan Nurulfa. Oh, Apa? Suamiku Encik Pilot Encik Pilot, seorang pilot okay lah. gitulah. Seorang Begitulah. pilot. Itulah. So saya pun terima juga friend request daripada seorang pilot. Jadi saya kan, oh okay, macam no harm, just accept the request. So tapi kelakarnya dia ada repeated alphabet in the name. Okay. So when I tried to Google the name, memang keluar orang yang betul, sama gambar seperti yang dikatakan tadi. Cuma diorang pandai. Diorang pakai nama yang sama tapi diorang add lagi alphabet extra untuk nampakkan macam oh ni orang yang sebenar. Tapi bila saya tengok balik gambar dia semua 9 hours ago, 6 hours ago, like there's like 10 pictures being uploaded and it's like 10 hours ago, 9 hours ago, 6 hours ago. So satu masa lah, satu hari. dalam satu hari. Jadi mana lah orang ada masa nak, influencer pun tak ada nak letak gambar ataupun produk apa dorang dalam satu hari berapa banyak macam gitu kan. Jadi saya pun tak layan lah. Saya terus delete blog. Ya, apa lagi ya? Oh, kita belum berbual pasal hacker. Oh yes. Orang-orang yang suka hack ni dari segi komputer, jangan cakap lah, daripada email ke, text message ke, daripada handphone pun ada orang boleh hack kalau kita betul. tak, macam kata orang, tu jangan selalu save kita punya password. Kalau boleh, kita yang ingat sendiri, kita yang login sendiri, jangan save as. Suruh apa ni, handphone atau komputer yang ingat. Pasal ni lah senang-senang kata orang, dan orang-orang hacker ni akan masuk. Yang sepertinya yang baru-baru ni yang kami semua dapat bacakan yang CCTV, ada hackers hack CCTV, ambil gambar anak-anak budak-budak perempuan yang tengah pakai seluar pendek ataupun tengah dalam keadaan bugil dalam bilik mereka. Dan lepas tu dijualkan di seperti dark web gitu. Jadi membahayalah perkara macam ni. Lagi-lagi sekarang zaman teknologi, zaman suka smart home. Smart home, dari luar dah boleh on aircon, dari luar dah boleh buka pintu, dari luar dah boleh macam-macam lah. Pernah sekali saya nampak dekat video masa saya tengah belajar untuk degree. Lecturer tunjukkan video tentang smart home. Lepas tu they did an experiment. So diorang bayar this hacker untuk menunjukkan betapa bagus ataupun betapa senangnya untuk hack orang-orang di smart home ni. So ceritanya begini, ada seorang keluarga, diorang berminat sangat dengan smart home. Jadi garage smart home pakai iPhone Siri Lepas tu Alexa, panaskan air lah, bukakan oven, panaskan makanan and all those stuff. So lepas tu hacker yang orang bayar ni tak tahu macam mana buat lah. Tetapi dengan senangnya dalam 1 minit dia shut down all the systems kat dalam rumah tu. So family yang kat dalam tu tak boleh keluar. Pasal semua dah shut down. Lampu tak ada, air tak ada, no access to everything lah. Aircon tak ada, fridge lock, pintu lock. Jadi bahaya sikit lah. Bahaya banyak tu. Tak boleh keluar. Bahaya tak ada banyak. air. Boleh matikan buntuk kat dalam rumah tu. Bahaya habis tu. Jadi senang kata, bagusnya kalau ada kata orang balance smart home dengan still boleh buat manual. Kita tak tahu bila tahu benda ni shut off lah, buat perangai lah, tahu dia tak nak cooperate dengan kita, jadi kita ada alternatif which is ni lah, manually. Betul. Tak boleh terlalu apa ni kata orang, rely apa? Rely. Aku nak cakap barik dia bukan. Jangan terlalu, okay lah, kita senang kata kita letak jangan terlalu taksub lah dengan jangan taksub dengan smart, all these smart things lah. Jangan bertepuk sebelah tangan gitu, bukan okay. Jangan berat sebelah dengan
sebelah pihak masuk saya smart home ni semua teknologi dia kena ada dua-dua balance gitu.